Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan tengok kepada penakulan logik iaitu bab yang ketiga untuk matematik KSSM tingkatan 4. Jadi untuk hari ini ialah topik 3.1 tentang pernyataan. Okey, di mana di sini ya ialah berkenaan dengan definisi pernyataan. Okey, di sini ialah untuk definisi pernyataan. Okey, di mana pernyataan ialah ayat yang dapat ditentukan sama ada ia benar ataupun salah. Ayat yang merupakan soalan, arahan, seruan bukanlah satu pernyataan kerana kita tak dapat nak tentukan nilai kebenarannya. Okey, contoh 1, 258 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, pernyataan tu dibagi iaitu 258 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi jawapannya ialah ini adalah satu pernyataan yang benar. Jadi kalau kita bahagikan 258 bahagi 2, kita akan dapat jumlahnya ialah 129. Contoh yang kedua, besarnya rumah itu. Ini adalah bukan pernyataan kerana ianya merupakan satu ayat seruan. Contoh yang ketiga, 1 meter adalah sama dengan 10 cm. Dia merupakan jawapannya ialah merupakan satu pernyataan tapi ia adalah pernyataan yang palsu. Contoh yang keempat, 2C tambah 3D. Ini bukanlah satu pernyataan kerana tidak dapat dinilai kebenarannya. Okey, sekarang kita nak tentukan sama ada ia ni adalah pernyataan ataupun bukan. Okey, untuk latihan A, pantulan termasuk dalam transformasi isometri. Jadi jawapannya ialah dia adalah merupakan satu pernyataan. Okey, pernyataan. Sebab soalan tu dia hanya tanya kita pernyataan ke bukan. Yang kedua, B ya, 2N tolak 5 kurungan kuasa 2. Maka ini ialah bukan pernyataan. Kenapa? Sebabnya kita tak dapat nak tentukan nilai kebenaran dia. Okey, seterusnya 2 ialah unsur bagi faktor bagi 8. Okey, iaitu simbol ini terbalik ni yang menunjukkan unsur bagi set. Jadi jawapannya ialah satu pernyataan. Okey, kita dapat tentukan nilai dia lah, nilai kebenaran tu. Okey, ni merupakan pernyataan yang benar. Yang ini tidak dapat nak tentukan, so dia adalah bukan pernyataan. Yang ini juga suatu pernyataan kerana ia adalah benar. Kemudian, adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? Itu merupakan satu soalan, maka dia adalah bukan pernyataan. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, jadi ini contoh soalan. Dia nak kita bina satu pernyataan yang benar. Jadi untuk soalan ini, kita boleh tengok kita ada nombor 23. Ada simbol tambah. Okey. Okey, dekat sini ada 23. Ada simbol tambah. Nombor 9, nombor 40 dan juga simbol lebih besar. Jadi apakah macam mana kita nak susun supaya kita nampak menjadikan benda tu sebagai satu pernyataan yang benar. Jadi kita boleh letak 40 lebih besar daripada 23 tambah dengan 9. Jadi kalau 40 ni 23 tambah 9 kita akan dapat 32 kan. Jadi dia akan menghasilkan satu pernyataan yang benar. Okey, sekarang yang B, dia bagi kita 369, kemudian dia bagi integer 3 dan juga unsur kepada ataupun set kepada, macam itulah. Jadi untuk yang ni secara logiknya yang satu integer tu 3 merupakan unsur ataupun set kepada 369.
Okey, jadi bila kita dah susun macam ni, dia akan jadikan pernyataan tu satu benda yang benar. Kita boleh tentukan nilai dia. Okey, sekarang yang ni kan. Okey, untuk X kuasa 2 tambah 3 dengan X dalam kurungan, cikgu kita ambil dulu kosong. Nilai kosong. Kosong kuasa 2 tambah 3. Okey. Kemudian kosong tambah 3 kuasa 2 kan. Yang ini kita akan dapat 3. Yang ini pula kita akan dapat 9. Jadi kat sini kita nak dia lebih kecil atau sama dengan. Okey, apa kata kalau kita tukar kepada 1, X tu kan, nilai X tu kita tukar kepada 1. 1 kuasa 2 tambahkan dengan 3. Kemudian satu lagi ialah 1 tambah 3 kuasa 2. So yang ni 1 tambah 3 dia akan dapat 4. Yang ini pula kita akan dapat 16. Jadi kita nak lebih kecil atau sama dengan. Jadi kita buat macam mana? Okey, jadi 3 dengan 9 kan. Jadi nilai yang ni selalunya lebih kecil. Betul? Okey, lebih kecil. Jadi kita pun susunlah X kuasa 2 tambahkan dengan 3. Mesti sentiasa lebih kecil ataupun sama dengan X. Tambah tambah 3 kuasa 2. Gitu. Boleh faham? Okey, ini adalah antara contoh supaya kita dapat hasilkan kita dapat bina satu pernyataan yang benar. Okey, untuk sekarang ni kita nak tengok kepada tentukan sama ada pernyataan yang diberi tu sama ada benar ataupun palsu. Okey, semua integer bernilai positif. Kat sini selalunya pelajar dikeliru kat sini lah. Benda lah cikgu integer ni kan. Integer ni selalunya bermula daripada nilai tengahnya kosong. So kat sini ialah negatif 1. Sini ialah 1 dan seterusnya. Yang ini pun samalah seterusnya. Okey. Negatif 2 dan seterusnya. Jadi dia kata semua integer bernilai positif. Sah-sahlah ini adalah pernyataan yang palsu. So kita tulis je lah jawapannya ialah pernyataan yang palsu. Okey, seterusnya nombor pecahan adalah lebih kecil daripada 1. Jawapannya ialah pernyataan tu benar. Okey, pernyataan yang benar. Cikgu tak faham lah macam mana nak tengok ya. Okey, pernyataan yang benar. Contoh, kalau 1 kan, 1/1 tak boleh nak buat apa sebab dia akan sama dengan 1. Sekarang ni macam mana kalau 1/2? Ni lepas nombor 1 kita ambil nombor 2 kan. Terus dapat 0.5. Maka segala pecahan selalunya dia akan lebih kecil daripada nilai 1 lah. Okey. Okey, seterusnya dia kata yang ni supaya pernyataan dia benar ke palsu, so kita kena buat kurungan lah. Okey, yang ni sebenarnya kita dah belajar dalam fungsi tajuk fungsi kuadratik pun dah ada dah ni sebenarnya ni. Okey, so yang ni kan kita kuasa 2, maksudnya kita buat pendaraban 2 kali lah. So kita darabkan dulu. X dengan X kita akan dapat X kuasa 2. X dengan Y kita akan dapat negatif XY. Negatif Y X kita akan dapat negatif YX satu lagi. Seterusnya yang ni negatif Y dengan negatif Y kita akan dapat positif Y kuasa 2. Okey, jadi dekat sini ni ada nilai 1 Kat sini ada 1, sini baru 1. Jadi kita terus bundakan dia. X kuasa 2 tolak 2 XY tambah Y kuasa 2. So kalau kat sini ianya adalah satu pernyataan yang benar sebab kita dapat tentu nilai kan. Kita dapat tentukan dia punya nilai. Okey. Itu saja. Boleh nampak ya pelajar macam mana kita nak tentukan sama ada pernyataan tu benar ataupun palsu. Okey. Jadi selamat mencuba untuk latihan praktiskan diri 3.1.
A, cuba buat latihan pada muka surat 58 dalam buku teks masing-masing. Okey, jika kamu rasa apa yang cikgu sampaikan ni kamu faham dan bermanfaat, so bolehlah like dan juga subscribe. Okey, Assalamualaikum. Semoga jumpa lagi dalam topik seterusnya.